Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan berita seterusnya. Perubahan kerajaan segala-galanya boleh berlaku, Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menolak kemungkinan akan berlaku perubahan kerajaan pusat sekiranya Perikatan Nasional PN memenangi semua pilihan raya negeri PRN di 6 buah negeri. Namun, pengurusi PN itu enggan mengulas bagaimana perubahan kerajaan akan berlaku, tetapi menegaskan ia sedikit sebanyak mampu menggugat kedudukan kerajaan sedia ada jika PN menang di semua 6 buah negeri tersebut. Disebutkan tadi 6 buah negeri berhadapan dengan PRN. Ini bukan jumlah yang kecil. Kalau 6 buah negeri menghadapi pilihan raya dan 6 negeri dimenangi dan dikuasai oleh Perikatan Nasional, sudah tentunya yang duduk di Putrajaya akan goyang. Soal macam mana, saya tak nak sebutkan di sini. Orang Indonesia kata segala-galanya bisa boleh berlaku, katanya dalam ceramah Perdana Jelajah Selangor Baharu Kita Bangkit di Shah Alam pada Sabtu malam. Pada Khamis, PN mengesahkan akan bertanding di kesemua 245 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN kali ini meliputi Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kedah dan Pulau Pinang. Sebelum itu, dalam ceramah sama, pengurusi Perikatan Nasional PN Selangor, Datuk Seri Mohammed Azmin Ali mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dijatuhkan sebaik sahaja gabungan tersebut menang dalam PRN Selangor. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita panas malam ini bertajuk Pelabur takut sebab wujud persepsi saya akan dijatuhkan Ogos ini, Anwar. Berita penuh. Wujudnya persepsi bahawa kerajaan perpaduan akan tumbang pada Ogos ini telah menyebabkan para pelabur asing takut untuk melabur di Malaysia. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun kunjungan Menteri Pengangkutan Anthony Locke ke Hong Kong baru-baru ini dilihat positif, namun ada dalam kalangan pelabur memaklumkan masih melihat kestabilan kerajaan perpaduan selepas dakwaan beliau akan dijatuhkan. Ada orang kata Ogos ini mungkin Anwar akan dijatuhkan. Jadi pelabur tunggu Ogos dulu. Ada baiknya, iaitu pelabur, lebih yakin dengan saya daripada mereka pihak yang menyebarkan dakwaan kerajaan jatuh. Dia, pelabur, kata kalau Anwar masih memimpin dan kerajaan masih stabil, dia lebih yakin. Tetapi kalau ganti orang lain, dia tarik balik pelaburan. Ini masalah sikit kepada ekonomi, bukan saya nak kempen untuk kerajaan perpaduan, tetapi itu kenyataan, katanya pada program Temu Anwar di University Sains Malaysia, Islam Malaysia, USIM, dinilai pada Sabtu. Mengulas lanjut, Perdana Menteri menegaskan usaha meningkatkan ekonomi negara juga tidak seharusnya membebankan sebahagian rakyat, khususnya golongan susah. Menteri Kewangan itu berkata, beliau tidak sanggup menarik pemberian subsidi secara drastik seperti dilakukan Indonesia, walaupun tindakan itu boleh memberikan keyakinan kepada para pelabur. Kalau ikut Indonesia, dia kata subsidi elektrik ini diturunkan drastik, tetapi saya tak sanggup dan saya hanya turunkan bagi golongan kaya. Pelabur pula mereka kira wang. Nampak Indonesia lebih berani turunkan subsidi, jadi itu meyakinkan dan dia ingat itu political will. Tetapi fahaman saya pula, falsafah ekonomi tidak begitu. Saya tidak fikir negara harus berkembang dengan bebankan sebahagian rakyat, terutama yang susah, ujar Anwar. Dalam masa sama, Perdana Menteri berkata langkah yang diambil oleh kerajaan perpaduan ketika ini disifatkan lebih berhati-hati dan berhemat. Indonesia lebih berani menurunkan defisit, tetapi saya turunkan dari 5.6% kepada 5.0% sahaja dan mengambil langkah itu supaya ia tidak menekan rakyat. Kalau defisit diturun secara drastik, macam mana nak buat asrama, nak buat fakulti perubatan atau baiki sekolah? Kalau setuju defisit diturunkan drastik,
kita tangguh ini semua dan turunkan defisit bagi pelabur masuk. Tetapi saya ambil pendekatan yang lebih manusiawi dan menekankan esan kata ahli Parlimen Tambun itu. Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita seterusnya bertajuk BN Pakatan Kerup, pandangan Puah tak wakili DAP katalog. Bertepenu, pandangan bekas ahli Parlimen Petaling Jaya, Tony Puah yang menggelar BN sebagai Pakatan Kerup dibuat atas kapasiti pribadi dan tidak mewakili pandangan DAP, kata Setiausaha Agung Parti itu, Anthony Lok. Lok merujuk laporan media yang memetik ucapan Puah dalam satu majlis yang dianjurkan DAP Petaling Jaya malam tadi. Tony Puah tidak lagi memegang apa-apa jawatan dalam DAP. Justru itu, beliau bercakap di atas kapasiti individu dan tidak sama sekali mewakili kepimpinan parti. Ucapan tersebut yang berunsur serangan terhadap rakan gabungan utama dalam kerajaan perpaduan tidak seharusnya dikeluarkan uncalled for, katalog dalam satu kenyataan. Semalam Puah dilapor berkata BN yang kini bersama Pakatan Harapan PH dalam kerajaan perpaduan sebagai Kerup Collection atau Pakatan Kerup. Kenyataan itu disuarakan sewaktu berucap pada majlis makan malam menggumpul dana DAP di perkarangan Dewan Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dengan label sama turut diberikan kepada Bersatu. Puah juga menyuarakan harapan supaya PH dapat membentuk kerajaan sendiri dalam kalangan komponen gabungan itu tanpa membabitkan UMNO dan BN sekiranya gabungan itu menang dalam pilihan raya umum PRU akan datang. Menyifatkan kenyataan itu sebagai provokatif, Lok berkata kepimpinan tertinggi DAP telah membuat keputusan dasar untuk bekerjasama dengan gabungan politik lain demi mencapai kestabilan politik. Sebarang kenyataan provokatif terhadap rakan gabungan dalam kerajaan perpaduan adalah tidak selari dengan pendirian dan halat 7 parti pada masa kini. Saya ingin mengingatkan semua pemimpin dan ahli DAP untuk sentiasa menjaga keharmonian dalam gabungan antara parti dan gabungan dalam kerajaan perpaduan demi kestabilan politik yang amat diperlukan pada ketika negara menghadapi pelbagai cabaran luar. Sesiapa dalam DAP yang tidak boleh menjaga mulut mereka dalam perkara ini adalah tidak dialu-alukan sama sekali untuk berucap dalam pentas DAP, katanya.